Okay, so next is about projectile motion. Inside projectile motion, we have two type of motion which are free fall and projectile motion itself. Okay, untuk free fall is a motion that contribute with vertical motion. Maksudnya ke bawah atau ke atas saja. Okay, tapi kalau projectile motion dia melibatkan banyak position lah. Okay, tapi mempunyai dua komponen. Okay, untuk free fall ni, okay, dia hanya melibatkan satu komponen iaitu komponen Y. Okay, so kita tengok dulu definition dia sikit. Okay, a free falling body is defined as the vertical motion of the body at constant acceleration g under gravitational field without air resistance. Okay, make sure you kena ingat kalau equation yang melibatkan free fall ataupun projectile motion, accelerationnya adalah diganti dengan constant acceleration g iaitu nilainya 9.81 ms negatif 2. Kenapa G tu awak nak kena ganti negatif ke positif? You ganti je lah positif sebab equation you dah jadi negatif kan. Maksudnya kita dah negatifkan equation tu sebab kita nak tunjuk bahawa G tu memang sentiasa pointing downward direction dia. Okay, jom kita cuba soalan ni. Okay, ada satu budak lah. The ball was thrown vertically downward with the initial velocity of 10 meter per second from the top of the building. Okay, heightnya adalah top of the building. Ayat ni tak habis ni. Okay, so saya tambah lah. Okay, from the height of the building, nilainya 25 25. Okay, height 25 meter. Okay, so nampak tak kat sini saya dah lukis. Saya ada reference point. Ini paling penting sekali, garisan reference point. Setiap kali kalau nak jawab soalan, tolong tulis dulu, lukis dulu reference point duduk di mana. Kalau bola tu release di position tu, letak je satu garis pump, lepas tu tulis reference point RP. Ataupun tulis RP je lah. Okay, kenapa penting benda ni? Sebab daripada reference point lah kita tahu sama ada kita punya U, V dan S adalah negatif atau positif sign. Okay, untuk G tak ada masalah. G memang nilainya 9.81. You just masuk 9.81. Jangan risau. Okay, kita tengok dulu equation lah. Okay, sebelum buat. Okay, nampak tak equation free fall body kat sini? Ni. Okay, so V equal to U minus GT. V squared U squared minus 2GS. Ni pun S sama dengan UT minus half GT squared. Yang ini je tak ada kaitan sebab tak ada kaitan dengan gravity. Okay, tiga equation ni ada kaitan dengan gravity. Dia dah siapkan kat U negatif. Jadi bila siap negatif, you gantikan GU dengan 9.81 sahaja. Clear GU adalah 9.81 meter per second if you use the formula of already give negative. Jangan guna yang positif lah. Kalau guna positif, GU kena masuk negatif 9.81 lah. So saya bagi equation yang ni, tolong ikut lah Okay, so untuk free fall dan untuk free fall dengan projectile motion, make sure equation U, G ni dah siap-siap negatif dah. Okay, just tukar je lah kan posisi. Alright, so tengok reference point. Nampak tak, ni adalah tanda reference point. So apa-apa yang duduk di bawah reference point, nilainya semua akan bertukar jadi negatif. Kalau duduk di atas, semua akan jadi positif. Okay, so jom kita tengok. Example ni tak dalam buku Ini example saya nak terangkan kat awak. Jadi awak tengok lah. Okay, so bola ni thrown vertically dengan satu velocity ni, maksudnya dia buang ke bawah lah dengan velocity. Kalau ada perkataan drop, okay, maksudnya U awak adalah 0 ms negatif 1 Kadang-kadang soalan free fall ni dia ada kata the pen was dropped towards apa. So maksudnya perkataan drop tu nak menunjukkan bahawa hint dia adalah velocity initial dia 0. Okay, so the ball was thrown vertically downward with initial velocity of 10 meter per second from the top of the building 25 meter height. Okay, determine the velocity of the ball before strike the ground. Okay, semua perkataan yang kita cari ni velocity ke, time ke, bukan time waktu dia dah berhenti waktu dia baru strike the ground. Itu dia maklumat yang kita nak. Okay, so kita nak bola ni duduk di bawah. Okay, so ball duduk di bawah. Kat sinilah.
Okay, velocity of the ball before strike the ground. Okay, apa yang awak nampak kat sini? Awak ada nilai U. Okay, kita ada U untuk soalan A. U sama dengan negatif 10 meter per second. Kita ada G 9.81 ms negatif 2. Terus tulis siap G nanti tertinggal. Kita ada S. Okay, nampak tak S ni? Okay, so saya nak tanya awak sekarang. Awak nampak S ni nak letak positif ke negatif? Awak rasa? Okay, nampak tak reference point dekat sini? Okay, displacement duduk di mana? Di bawah reference point. Nampak tak? Bawah reference point. Maka S25. 25 tu akan jadi sebagai negatif. Kenapa 25 negatif? Because dia duduk, displacement dia 25 ni duduk below reference point, di bawah. Apa-apa yang duduk bawah sini semua akan jadi negatif. Okay, kecuali masa lah. Masa tak boleh lah. Okay, so kita buat, cari equation dia yang sesuai. UGS ini kot. Okay, V squared equal to U squared minus 2GS. Okay, so ini equation kita akan guna. Okay, so kira lah. V square nak cari V. U adalah negatif 10 kuasakan 2 plus minus 2 9.81 S dia negatif 25. Okay, so bacaan V squared nanti awak tolong kira sekali betul tak saya kira ni. So bacaan V adalah 102.42. Besarnya. Okay, 2 kali 9.81 darab dengan 25, negatif 25. So maksudnya dah jadi positif 10 kuasa 2 tolak dengan answer. Dan set kan. Okay, so jawapan dia salah. Okay, jawapan dia adalah, sama tak jawapan kita? 24.30. Okay, 24.30. Nanti tolong kira balik betul tak? Sebab saya takut kalkulator saya ni macam salah. Okay, anak saya baling, tak tahulah. Pening lah kalkulator ni kan. So tolong check sama Kalau salah bagi tahu. Okay, 24.30 ms negatif 1. Okay, how about B? The time taken for the ball before strike the ground. Okay, kenapa saya ambil jarak ni sampai sini? Okay, sekejap saya tunjuk. Kenapa displacement saya daripada bola initial ni sampai sini? Sebab dia punya point adalah di ground. Bila di ground maksudnya displacement kita akan cari daripada reference point sehingga ground. Displacement daripada starting point hingga ke bawah. Jadi displacement yang kita ambil adalah 25. Sebab tu kena letak negatif sebab duduk di bawah reference point. Sebab displacement tu adalah kita punya jarak, bukan jarak, sesaran di antara starting point to the end point yang kita nak. You boleh je cari bola sampai sini pun boleh. Kat sini tak sampai ground pun boleh. Boleh cari. Bukan tak boleh. Okay, so next adalah time taken. So untuk time taken, kita boleh guna formula yang ada time taken lah. T. Okay, so saya buat kat tepi ni lah. Okay, B sama dengan yang ada time taken. So yang senang, yang mudah kita nak kira, V is equal to U minus GT lah. Okay, sebab kita ada U lah. Okay, V is equal to U minus GT. Okay, Mary nak bagi tahu. Okay, disebabkan soalan suruh cari velocity kan of the ball before strike the ground. Disebabkan kita guna equation yang ada kuasa 2 kan. Jadi V ni tak keluar direction. Tapi awak kena tahu direction dia adalah apa? Downward. Tahu tak kenapa downward? Sebab dia punya direction adalah, you nampak tak bola ni turun ke bawah. So bila sampai kat sini pun dia masih lagi ke bawah. Ni V lah, bukan U, V. V.
So V direction ke mana? Ke bawah. So that's why dapat negatif sepatutnya. Tapi sebabkan formula kita ni formula kuasa 2, jadi dia tak ada keluarkan direction. Kalau you guna yang single je, dia akan keluar direction. Okay. Jadi kalau ada masa kita cuba satu lagi. Okay, sebab formula lain semua perlukan T. Yang ni seorang je tak ada T. Okay, so kita cari T, V equal to U minus GT. So V kita masukkan nilai V lah. Iaitu V kita lah negatif 24.30. U adalah negatif 10. Okay, tolak dengan G 9.81 darab dengan T. Okay, so the time taken will be 1.46 second. Okay, this is T, it's not V, it's T. Okay, so time taken. Okay, so yang korang tak faham tadi tu, saya ulang balik lah. Okay, sepatutnya kalau ikutkan initial dengan final, final ni adalah ke bawah kan. Dia akan jatuh macam ni. So, bila ball tu dekat sini, dekat bawah ni, ball ni, okay, maksudnya direction V dia adalah negatif lah. So bila sebabkan kita guna equation yang ada kuasa 2, dia tak boleh keluar negatif kat sini. Tapi kamu kena tahu yang direction dia adalah downward. Okay, once sudah tahu dia adalah downward, bila kita nak guna formula yang ada V kan, kita tahulah V tu kena bubuh negatif. Kalau lah awak tak tahu, tiba-tiba awak letak sini positif, so means that jawapan T you akan salah lah. So kena ingat. Okay, boleh. Alright, so good. Okay, see you in the next example.